Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 16 subjek Plurality Etnik Borneo, kod UL 01502, akan membentangkan tentang adat istiadat dan budaya perkahwinan etnik Borneo. Nama saya Muhammad Mukmin bin Jaafar. Sebagai pembentang pertama akan berkongsi tentang adat istiadat dan budaya perkahwinan kaum Bugis. Bagi pengenalan, kaum Bugis merupakan salah satu bangsa Melayu yang terdapat di Malaysia. Suku kaum Bugis ini lebih tertumpu di kawasan pantai timur Sabah dan selatan Semenanjung Malaysia. Suku kaum Bugis merupakan antara suku kaum terawal yang datang dan menetap di tanah Melayu. Mereka berhijrah ke tanah Melayu dan telah mendirikan institusi kekeluargaan serta melahirkan zuriat dan waris sehingga ke generasi sekarang. Bugis pada asalnya merupakan komuniti yang tinggal di Sulawesi Selatan. Hampir kesemua kawasan di sana didiami oleh kaum Bugis. Bagi mereka, merantau atau pasompe dalam bahasa mereka telah menjadi satu adat atau kebiasaan. Telah berabad lamanya masyarakat Bugis merantau dan berhijrah untuk mencari penempatan dan juga kehidupan baru. Antara kawasan yang menjadi tempat penghijrahan mereka ialah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Sumatera. Seterusnya, budaya pernikahan kaum Bugis. Keunikan budaya suku kaum Bugis ditunjukkan dalam tradisi majlis perkahwinan. Bagi kaum Bugis, tiada adat pertunangan kerana mereka beranggap bahawa pertunangan boleh menimbulkan syak dan fitnah dalam kalangan masyarakat kerana tempoh pertunangan yang lama. Walaupun begitu, mereka mempunyai majlis yang menyerupai adat pertunangan, iaitu majlis naik duit ataupun digelar mendret doit. Tetapi kaum Bugis tidak menganggapnya sebagai adat pertunangan. Majlis persandingan sudah menjadi kepastian bagi kaum Bugis dan mereka takkan membiarkan majlis tersebut hamba kerana kemeriahan penting bagi suku kaum ini. Pengantin lelaki akan menyarungkan cincin sebagai tanda ikatan sebelum majlis pernikahan berlangsung selepas 3 hingga 7 hari majlis naik duit. Seminggu sebelum majlis dilangsungkan, 2 orang wanita dipertanggungjawabkan oleh pengantin perempuan untuk menjemput tetamu. Kedua-dua wanita ini digelar patampa dan mereka akan berkunjung dari rumah ke rumah untuk menjemput tetamu hadir ke majlis pernikahan tersebut. Malam berinai atau mapaci cukup meriah kerana pada malam tersebut pelbagai acara berlangsung. Mapaci akan dimulakan dengan majlis khatam Al-Quran disusuli dengan majlis berzanji. Sebelum pengantin perempuan memakai inai, adat memakai bedak dilakukan dengan meriah. Bedak tersebut digelar bedak kecek yang bermaksud sejuk. Tujuan pengantin perempuan dibedakkan ialah untuk melicinkan kulit dan menambah seri wajah pengantin perempuan. Sementara itu, dalam masyarakat Bugis, mas kahwin akan diberikan kepada pengantin perempuan. Mas kahwin tersebut tidak dihias dengan bunga, namun dipegang begitu sahaja. Bahkan, pengantin lelaki perlu menyediakan sompah yang dianggap akan menyimpan harga diri bakal isteri. Sompah merupakan kain putih yang diisi dengan mas kahwin. Sompah ini akan dibawa oleh saudara lelaki pengantin dan perlu dijaga dengan baik kerana sompah tersebut tidak boleh jatuh. Hal ini kerana jika sompah itu jatuh dari kandungan, maka itulah petanda yang tidak baik bagi mereka. Selain itu, suku ini juga mempercayai bahawa sompah ini merupakan lambang panjang atau pendek jodoh seseorang. Selain berisikan mas kahwin, sompah ini juga turut diisi dengan beras, jarum, buah pala dan kayu manis. Majlis persandingan di rumah pengantin perempuan akan berlangsung sehingga larut malam. Pasangan pengantin akan terus memperagakan baju bodoh kerana pakaian ini hanya diperagakan oleh golongan istana pada zaman Kesultanan Bugis. Jadi pakaian tersebut menjadi begitu bernilai kepada mereka. Selain pasangan pengantin, anak-anak gadis juga akan memakai baju bodoh ini untuk menambahkan seri majlis pernikahan tersebut.
Apabila selesai majlis di rumah pengantin perempuan, pada keesokannya, persandingan akan terus berlangsung di rumah pengantin lelaki. Kehadiran pengantin perempuan di rumah pasangannya digelar merolah atau berkunjung ke rumah mentua. Adat memetua atau mengenali keluarga mentua dilakukan di rumah pihak lelaki. Semasa adat ini, kedua-dua mempelai duduk di satu penjuru ruang tamu. Pengantin perempuan akan diperkenalkan kepada seluruh ahli keluarga suaminya. Seorang demi seorang akan bersalaman dan berpelukan dengan kedua-dua mempelai yang didahului dengan ibu bapa lelaki. Lazimnya, ibu dan saudara perempuan pihak lelaki sahaja yang akan memberikan hadiah kepada orang baru dalam keluarga mereka. Ibu mentua akan menyarungkan cincin atau rantai emas. Bagi mereka, semakin tinggi nilai pemberian, semakin tinggi penghargaan yang diberikan kepada pengantin perempuan. Sekian daripada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan semua. Seterusnya saya akan membentangkan tentang adat istiadat dan budaya perkawinan bagi etnik Murut. Pertama sekali adalah pengenalan. Murut merujuk kepada kumpulan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau tanah tinggi di pedalaman Sabah. Selain itu, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa istilah Murut ini berasal dari akar kata purut, yaitu berian atau hantaran mas kawin. Etnik Murut juga merupakan suku etnik ketiga terbesar di Sabah. Etnik Murut ini juga menganuti agama Kristen dan sebahagiannya menganuti agama Islam. Seterusnya kita masuk kepada adat istiadat dan budaya perkawinan yang diamalkan oleh etnik Murut. Dari segi umur, perkawinan boleh diadakan seawal umur 15 hingga 18 tahun untuk lelaki, manakala bagi perempuan adalah 13 tahun. Majlis perkawinan pula akan diadakan selama 5 hari berturut-turut, di mana 3 hari di rumah pengantin perempuan dan 2 hari kemudiannya adalah di rumah pengantin lelaki. Semasa perkawinan berlangsung, pengantin perempuan akan menggunakan pakaian kaum Murut asli yang dihias dengan cantik oleh sekumpulan wanita yang digelar tambuloi. Selepas dihias, pengantin perempuan akan ditempatkan di bilik khas, di mana bilik tersebut akan ditabiri beberapa helai kain yang mahal. Selepas itu, apabila pengantin perempuan dibawa keluar, dia akan diberi air tapai yang disukainya. Air tapai ini merupakan minuman tradisi bagi etnik ini. Ia juga dikenali sebagai air tuak. Selepas 3 hari majlis di rumah pengantin perempuan, mereka akan bergerak ke rumah pengantin lelaki sambil diiringi pukulan igal, yaitu sejenis gong yang menandakan selamat jalan kepada pengantin perempuan. Terdapat juga adat yang masih diamalkan hingga kini seperti adat tina'u. Ini merupakan adat tertinggi dalam adat istiadat perkawinan kaum Murut, terutama bagi kaum Murut Tahol atau Murut Tagal. Adat ini adalah adat hantaran mas kawin atau barangan perkawinan yang terakhir oleh pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Adat ini boleh dilakukan selepas 20 atau 30 tahun perkawinan mereka atau semasa perkawinan berlangsung dan mengikut kemahuan serta kemampuan pihak pengantin lelaki. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan sekumpulan. Seterusnya ialah adat istiadat dan budaya perkawinan kaum Kedayan. Kaum Kedayan merupakan salah satu bangsa yang menetap di Kepulauan Borneo, yaitu di Sabah, Sarawak, dan Brunei. Majoriti yang menetap di Sabah berada di daerah Sepitang, Labuan, Beaufort, dan Kuala Penyu, manakala majoriti yang menetap di Sarawak berada di daerah Limbang, Lawas, Miri, dan Bintulu. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kedayan ialah bahasa Kedayan, dan agama bagi masyarakat Kedayan ialah agama Islam. Antara adat istiadat yang diamalkan oleh masyarakat Kedayan ialah adat pertanian, di mana mereka melakukan penanaman padi sebagai sumber pendapatan mereka.
Selain itu, petani juga melakukan aktiviti mundur taipas dan memburu payau. Bagi masyarakat Kedayan yang tinggal di pesisiran pantai dan juga sungai, mereka lebih cenderung melakukan aktiviti nelayan. Selain itu, adat kenduri. Masyarakat Kedayan juga melakukan kenduri seperti doa selamat, kenduri menyambut kelahiran bayi, kenduri gunting rambut bayi, dan juga kenduri selepas nikatan. Secara umumnya, adat perkawinan masyarakat Kedayan hampir sama dengan masyarakat Melayu, tetapi terdapat beberapa kelainan dan keunikan yang tersendiri bermula dari adat merisik, bertunang hinggalah ke majlis perkawinan. Adat jaum-jaum ini dimulakan dengan pemberian sebentuk cincin dan wang tunai oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan sebagai pembuka mulut dan pemanis bicara. Selepas pihak perempuan menerima cincin dan wang tunai, pihak lelaki akan memberitahu hajat kedatangan mereka. Apabila pihak perempuan menerima hasrat pihak lelaki, maka mereka akan menerangkan mengenai adat istiadat dan perkara yang diperlukan pada majlis pertunangan nanti. Antaranya ialah pihak lelaki perlu memberikan cincin emas sebagai tanda pertunangan. Selain itu, pihak lelaki perlu menyerahkan sebilah keris yang lengkap dengan sarungnya. Pihak lelaki juga hendaklah menyerahkan sejenis bekas barangan tradisi untuk menyimpan cincin. Itu pihak lelaki hendaklah menyerahkan sepenggadak pakaian. Jika berlaku langkah dulang, maka pihak lelaki perlulah menyerahkan sebentuk cincin emas untuk kakak perempuan tersebut. Jika berlaku langkah sungai, pihak lelaki hendaklah memenuhi permintaan pihak perempuan. Akhir sekali, kedua-dua pihak akan menentukan tarikh majlis pertunangan. Pada majlis pertunangan ini, kedua belah pihak akan membicarakan perkara-perkara seperti berikut, di mana mereka akan menetapkan tempoh pertunangan dan juga majlis perkawinan. Selain itu, pihak perempuan akan menetapkan belanja angus dan juga akan menentukan bayan. Antara amalan dan juga pantang larang semasa bertunang ialah pihak yang berkunjung ke rumah dipanggil berdudun. Kebiasaannya pihak ini akan membawa buah tangan kepada tuan rumah dan sebaliknya. Sepanjang tempoh pertunangan, kedua pihak hendaklah menjaga adab susila dan juga menjaga nama baik kedua belah pihak. Seterusnya lah adat babadat dan mandi pengantin. Selepas menyempurnakan akad nikah, pada sebelah malam pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan akan mengadakan upacara malam babadak yang disertakan dengan marhaban ataupun berdikir di rumah masing-masing. Pada keesokan harinya, pengantin akan dimandikan oleh orang-orang terpilih untuk menaikkan seri di wajah pengantin. Adat majlis perkawinan, sebaik tibanya pengantin lelaki dan juga rombongan, mereka perlu melakukan pusa naga sebanyak 3 kali. Setelah itu, salah seorang daripada adik-beradik pengantin perempuan ataupun saudara terdekat akan menyiram hujung kaki atau kasut pengantin lelaki. Malah, keluarga pengantin perempuan akan menabur beras kuning kepada pengantin lelaki dan juga rombongan sambil disertai ucapan selawat kepada Nabi. Kemudian pengantin lelaki dan akan dibawa masuk ke bilik pengantin perempuan untuk napakahkan. Selepas selesai majlis persandingan, kedua mempelai akan melakukan makan berbubut. Akhir sekali, majlis perkawinan diakhiri dengan upacara bersulang. Adat, amalan dan pantang larang sesudah hari perkawinan. Pada sebelah malam, salah seorang daripada pihak keluarga lelaki perlu turut bermalam di rumah keluarga perempuan. Semasa mulai 3 hari, kedua mempelai perlu diiringi dan tidak dibenarkan berjalan tanpa ditemani sesiapa. Akhir sekali, pengantin tidak dibenarkan mandi di sungai selama seminggu selepas berkahwin. Sekian, itu saja daripada saya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Kevin Chong, nombor matriks PG21110209. Hari ini saya akan membentangkan kaitan adat istiadat dan budaya perkawinan etnik Iban. Latar belakang bagi orang Iban atau orang Dayak Laut, iaitu mereka berdiami di negeri Sarawak seperti daerah Runtuh dan daerah di barat
dan rimbun di timur laut. Tetapi kepadatan penduduk Iban adalah di bahagian kota Semarahan, Seri Aman, Serikai, Sipu, Kapit, Pinturu, dan Miri. Mereka merupakan 40% daripada jumlah penduduk Sarawak, yaitu jumlah sebanyak 876,000. Definisi bagi budaya perkawinan ialah adat turun-menurun yang diwarisi oleh nenek moyang kaum Iban dan mesti dimatuhi oleh semua etnik Iban semasa berjalankan majlis perkawinan. Budaya perkawinan Iban adalah lain daripada budaya perkawinan kaum lain. Perkawinan yang sempurna bagi tangkapan masyarakat Iban adalah sebuah perkawinan yang mengikut adat. Oleh itu, dalam sesebuah perkawinan, mana-mana pihak yang melanggar peraturan akan ditenda atau diberikan hukuman mengikut budaya perkawinan yang telah ditetapkan. Menurut Henry 1998, perkawinan majlis Iban dibahagi kepada beberapa bahagian, yaitu merisit, bertunang, dan majlis perkawinan ataupun dikenali sebagai melang penang. Bahagian pertama dan kedua bagi persediaan majlis perkawinan etnik Iban ialah merisit dan peminang. Pihak keluarga penuna akan membawa rombongan yang tidak berkurang daripada 5 ke 20 orang sebagai wakil untuk merisit wanita yang ingin dikawin oleh anak berunang mereka. Pihak wanita akan menyambut palula. Bermaksud kedua-dua keluarga boleh memula berbincang untuk majlis perkawinan seperti tarikh dan bentuk majlis yang akan diadakan nanti. Budaya Kuan dan Huan akan diambil berat kerana akan menentukan tempat tinggal pengantin selepas berkahwin juga akan dibincang dalam majlis ini. Apabila majlis merisit berjaya, pihak pengantin berunang akan mendangkakan lampin dan ikat pinggang berat atau sebilang pedang sebagai tanda pertunangan. Pihak pengantin berunang akan memberikan sebentuk cincin di jari adalah melambangkan diri mereka telah dimiliki dan juga sebagai tanda ikatan pertunangan mereka. Wakil dari pihak pengantin lelaki akan memalukan kepada saudara mara dan jiran tetangga. Pada saat ini, pihak pengantin wanita tidak boleh menerima kunjungan teruna yang lain. Terdapat seorang wakil khas akan meninggalkan simpulan tari tersebut di rumah tua atau ketuanan rumah panjang yang bertanggung jawab membukakan simpulan tarik tersebut pada setiap hari sehingga tiba pada hari majlis perkawinan mereka. Semasa hari majlis perkawinan, pihak penunang harus menyediakan barang-barang ataupun hantaran kepada keluarga pihak perempuan. Manakala pihak perempuan akan menyediakan hasil buruan untuk menjadi lauk bagi tetamu yang datang. Pihak penunang akan memalukan kong di sepanjang perjalanan ke rumah pengantin dengan pakaian yang menarik. Ketua rombongan pengantin terunang akan mempelahua untuk menyelipirikan seekor khinzir sebagai penghormat pada masa yang sama. Pertengahan tembakan senapang secara berbelas-belas. Pihak pengantin perempuan akan meminta bayaran memecah tangga iaitu sebilang beliau, bayaran pembuka pintu yang dikenali sebagai sepatang lembing, bayaran pembuka berlambung iaitu sebilang padang dan bayaran yang lain lagi. Para tetamu akan dihidan dengan ayat arak iaitu ayat tuak sambil akan menggurau sendang dan menyanyi dan berluang gong. Upacara berbelah penang akan dilakukan iaitu akan berbelah penang tersebut supaya menentukan tempoh masa pengantin perempuan diwajibkan tinggal di rumah suaminya. Adat istiadat bagi etnik Iban ialah mereka mesti menyambutkan perayaan hari gawai.
Tujuan menyambutkan Hari Gawai kerana menanam padi adalah aktiviti utama kehidupan orang kaya sejak dahulu. Kerana beras adalah makanan utama mereka. Selepas tamatnya muzium menguai padi, kaum Dayak akan memberikan banyak beras. Jadi sesuailah masanya untuk mereka merayakan pesta-pesta tertentu yang diperlukan. Pada hari 31 Mei dan 1 Jun, rumah panjang atau kampung akan bermesyuarat untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi mengaturkan acara sambutan gawai. Acara-acara tradisi termasukkan meminumkan air panjang umur, perarakan, pertandingan ratu cantik seperti Pertit Kumar dan Kering bagi kaum Iban, pendirian pokok rayang, permainan muzik tradisi, menarikan tarian asal seperti Nyanjet dan Tatun Jarum, persembahan seni pertahanan diri dan menyanyian puisi rakyat. Pada zaman moden sekarang, acara sukaneka pada siang harinya. Permainan sukaria, karaoke dan pecongket boleh diserikan untuk memeriahkan suasana gawai. Bukan itu sahaja, tarian Nyanjet juga merupakan arta istiadat etnik Iban, yaitu tarian yang akan disembahkan semasa menyambut Hari Gawai orang-orang Iban sebelum peperangan dan selepas musim menguai. Pada zaman dahulu, tarian tersebut ditarikan selepas mereka kembali daripada peperangan. Terdapat berbagai jenis tarian yaitu Nyanjet Lengsong, Nyanjet Bolu, Nyanjet Induk, Nyanjet Galuh Temuai yaitu menyambut tetamu, Nyanjet Puakumbu dan Nyanjet Kuta persembahan Nyanjet tradisional. Muzik iringan dimainkan daripada alat-alat seperti kong besar tawat dan kong sederhana berbedai, kendung atau tertumpak, dan satu set kong kecil yaitu kong longmung, sempak, dan merupakan sejenis alat muzik yang tertari seperti gitar. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang adat istiadat dan budaya perkawinan etnik Kokos. Sedikit pengenalan tentang etnik Kokos. Etnik Kokos boleh dikira sebagai etnik yang agak kecil di Borneo. Majoriti etnik Kokos menetap di daerah pantai timur negeri Sabah seperti Lahad Datu dan Kuna. Etnik Kokos asalnya berasal daripada Kepulauan Keeling di Australia. Mereka kemudian dibawa oleh pihak British ke Borneo untuk bekerja. Selepas kemerdekaan pada tahun 1957, etnik Kokos telah menganggap Sabah sebagai kampung halaman mereka. Pada peringkat awal perkawinan antara budaya-budaya kaum Kokos ialah keluarga pengantin lelaki akan merisi pengantin perempuan untuk mengetahui sama ada pengantin perempuan sudah berpunya ataupun tidak. Ini biasa disertakan dengan pantun oleh kedua-dua pihak. Jika ya, pengantin perempuan akan dipinang dengan wang hantaran yang telah ditetapkan dan hadiah-hadiah lain, contohnya cincin emas. Sebelum berkawin, ahli-ahli keluarga perempuan akan melumur kulit pengantin perempuan dengan kunyit. Ini dipercayai dapat menyerikan lagi pengantin wanita. Antara budaya-budaya yang menarik semasa perkawinan ialah melontar hadiah. Keluarga pengantin akan melontarkan hadiah-hadiah kecil seperti shilling, gula-gula, dan kipas tangan ke arah tetamu untuk memeriahkan suasana. Selain itu, terdapat juga perarakan. Pengantin laki dan perempuan akan diarak sekeliling kampung. Wang akan diletakkan pada payung dan pakaian pengantin. Wang ini boleh diambil oleh tetamu agar perarakan menjadi lebih seronok. Hal ini
adakan supaya tetamu lebih terlibat dalam acara perkawinan dan tidak hanya melihat sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah adat, istiadat dan budaya perkawinan bagi etnik Kadazan Dusun yang akan dibentangkan oleh saya, Muhammad Nur Irfan bin Harik. Pertama sekali adalah pengenalan. Kaum Kadazan Dusun merupakan kumpulan kaum bumi putra asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini merupakan gabungan antara dua kaum, yaitu kaum Dusun dan kaum Kadazan. Selain itu, etnik ini telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai etnik masyarakat orang asal sejak tahun 2004. Secara tradisionalnya, kaum ini menjalankan aktiviti pertanian seperti penanaman padi. Kebanyakan masyarakat ini menetap di sekeliling kawasan lembah pantai barat dan kawasan pedalaman Sabah. Seterusnya adalah adat istiadat etnik Kadazan Dusun. Pertama adalah tarian Sumazau. Tarian ini merupakan sejenis tarian yang amat terkenal di Sabah dan seluruh Malaysia. Tarian ini seringkali dipersembahkan pada perayaan Tadau Keamatan yang bermaksud Hari Penuaian. Tarian ini diilhamkan daripada corak penerbangan burung helang. Tarian ini pada asalnya adalah untuk mengucapkan kesyukuran berkaitan penanaman padi. Selain itu, terdapat alat muzik tradisional seperti sompoton. Sompoton sering digunakan dalam kebanyakan majlis tradisional etnik Kadazan Dusun seperti majlis keramaian dan perkahwinan. Di samping itu, perayaan yang disambut oleh etnik ini adalah Pesta Keamatan. Pesta ini disambut bagi menyambut penuaian padi yang baik setiap tahun. Tambahan pula, kemuncak bagi persambutan perayaan ini adalah pertandingan untuk ngadau. Daripada segi adat perkawinan pula terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa merisik, fasa meminang, fasa bertunang dan akhir sekali fasa perkahwinan. Pada fasa pertama, segala urusan merisik haruslah dibuat pada waktu pagi sahaja. Risikan pertama dilakukan untuk mengetahui sama ada perempuan tersebut sudah berpunya atau belum. Proses merisik ini boleh dilakukan secara berulang kali agar pihak perempuan dapat mengenali pihak merisik dengan lebih mendalam. Seterusnya pada fasa kedua iaitu fasa meminang. Apabila kedua-dua keluarga bersetuju, maka pihak lelaki akan datang meminang dengan membawa cincin pusaka pada hari yang ditetapkan oleh pihak perempuan. Pada fasa ini, keluarga pihak perempuan akan mengalami mimpi dan akan bermesyuarat untuk membincangkan tentang mimpi tersebut. Selepas pinangan itu dipersetujui, maka kita bergerak ke fasa ketiga iaitu fasa bertunang. Pada fasa ini, pihak perempuan akan memanggil semula pihak lelaki dan memberitahu keputusan mereka dan cincin akan dikembalikan. Perundingan mengenai penentuan tarikh dan tempo pesta perkahwinan akan ditentukan pada fasa ini. Pertunangan yang telah ditetapkan tidak boleh diingkari. Jika tidak, pihak yang ingkar terpaksa membayar seluruh atau separuh hantaran yang sudah ditentukan ketika mengikat pertunangan dahulu. Bayaran ini dibuat di hadapan pengadilan adat. Akhir sekali, fasa perkahwinan. Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada makanan, alat adat istiadat, dan barang untuk memperteguhkan semangat. Majlis kahwin ini memakan masa selama 3 hari. Perkara penting dalam upacara perkahwinan adalah miohon pinisi, iaitu upacara menukar gumpalan nasi. Upacara ini akan menyuruh kedua-dua pengantin untuk menggenggam nasi dan bertukar gumpalan nasi tersebut antara mereka dan dimakan. Upacara ini dilaksanakan agar pasangan suami isteri tersebut dapat bersama dan merupakan nazar perkahwinan. Selepas upacara ini berlangsung, barulah makanan dan minuman dihidangkan kepada tetamu yang hadir.